Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan Racun. Kali ni kita ada smartphone baru lagi, tapi kali ni dalam kategori smartphone gaming. Yes, akhirnya teka-teki telah pun terbongkar dan inilah dia Black Shark 4. Secara stok, nampaknya kali ni Black Shark memang dah tak main-main dah geng. Dari spek yang ditawarkan dekat phone ni membuatkan saya sendiri rasanya susah nak kata no dekat phone ni. Dari refresh rate 120Hz dekat Black Shark 3S, dia dah naikkan sampai 144Hz dan ada juga 720Hz touch sampling rate yang menjadikan Black Shark 4 ni world lowest touch latency. Dia pakai Snapdragon terbaru 8705G, detail stereo speaker, ada audio jack dan ada 120W hypercharge, memang laju gila. Paling padu sekali geng, phone ni ada magnetic pop-up trigger. Memang tak cukup nafas lagi geng, saya nak sebut satu-satu spek dia. So kalau korang dah tak sabar nak tahu apa yang special ada dekat Black Shark 4 ni, jom kita mulakan racun sekarang. Korang perasan tak geng satu hal kat sini? Biasanya kan kalau company dari China ni, diorang akan skip lah nombor 4 tu sebab katanya nombor 4 tu tak ada luck. Tapi Black Shark ni dia selamba je tau dia pakai Black Shark 4 dekat smartphone gaming diorang yang terbaru ni. Fun fact juga, ini adalah smartphone gaming pertama untuk tahun 2021 yang kita unbox dekat channel ni. Okey, tak apa. So sekarang ni kalau kita bercakap dari segi rekaan kotak, kita akan comparekan dengan kotak Black Shark 3S di sebelah kanan saya ni. Korang akan nampak kalau kotak Black Shark 4 ni sedikit lebih kecil berbanding kotak Black Shark 3S. Dari segi rekaan kotak tu memang samalah petak. Cuma apa yang baru dekat sini, korang akan nampak kalau kotak Black Shark 4 ni didatangkan dengan warna dark blue macam tu, warna biru gelap. Dan dia punya corak di bahagian depan ni pun agak lain dengan kombinasi ada warna hijau di sisi geng. Di bahagian kanan kiri pun ada juga warna hijau, lepas tu macam ada triangle something. Kalau kita tengok di bahagian belakang, dekat sini ada tertulis varian yang saya dapat ni 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Apa hal kali ni macam berpeluh sikit ni? Biasa tak berpeluh unboxing kan? Agaknya phone gaming kot kan? Tak apa. So sekarang ni saya dah tak sabar nak tengok apakah isi dia, macam mana rupa sebenar Black Shark 4 ni. So sama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dekat sini first kali korang akan terus nampak ada satu lagi kotak kecil dekat sini. Yang mana dekat sini biasanya dia akan tulis beberapa spek highlight, tapi sebab dia bahasa Cina saya tak faham. Kalau korang faham, cuba korang translate sikit. So apa ada dekat dalam ni, macam biasalah korang pun dapat teka kan. Kita ada SIM tool ejector untuk buka SIM. Dan yang terbaru dekat sini, saya perasan kalau casing Black Shark 4 kali ni dia seakan casing yang ada dalam kotak ROG tu. Korang nampak tak? Dia macam casing keras, bukan lembut dah kali ni. Dan dia punya rekaan tu agak unik, agak rare, agak gempak. Kita letak tepi dulu. Next kali ni macam biasa, korang akan dapat stiker Black Shark dan juga ada manual cara-cara penggunaan. Next dalam kotak, korang akan dapat ada satu lagi lapisan yang menutupi kita punya phone tu sendiri. Yang mana dekat sini saya boleh baca sikit lah walaupun ada tulisan Cina sebab ada nombor-nombor macam tu. Di bahagian atas ni of course lah korang akan dapat chipset Snapdragon 8705G. Dan skrinnya bersaiz 6.67 inci, pakai skrin AMOLED bukan LCD. Refresh rate sampai 144Hz, cukup tinggi. Yang ni saya tak faham. Yang ni 120W ni mungkin pengecasan. Gila geng, 120W pengecasan ni memang sangat pantas. Dan ini adalah bateri 4500mAh. So ini jadi bahagian sini. Alright, so sekarang ni yang paling dinanti-nantikan, kita ada smartphone gaming yang paling kita nak tunggu nak tengok macam mana. Okay, saya boleh slide macam ni je. Okay, tak apa. So inilah dia rekaan sebenar Black Shark 4. Ada benda yang saya nak share dengan korang lepas ni, tapi kita akan letak dulu Black Shark 4. Lepas ni kita sembang lebih panjang pasal phone ni. Next dalam kotak dekat sini kita akan dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C warna putih, standard macam biasa. Dan terakhir yang paling terbaik dekat sini, kita ada adapter pengecasan 120W. So yang inilah dia isi kotak Black Shark 4. Sekarang ni kita akan beralih lah kepada kita punya phone gaming terbaru Black Shark 4. First impression bila saya pegang, bila saya tengok sendiri rekaan sebenar Black Shark 4 ni, memang saya terasa betul ke aku tengah tengok phone gaming ni? Apa nampak simple gila kali ni design dia. Yelah, kalau kita compare dengan rekaan Black Shark yang sebelum-sebelum ni, contohnya macam Black Shark 3S ni sendiri, korang boleh nampak kalau dia ada rekaan yang sangat garang, dia ada shape macam triangle, kanan dan kiri, atas bawah, nampak memang sangat-sangat garang. Nampak macam korang tengah tengok phone gaming lah.
Tapi kalau Black Shark phone ni sendiri memang nampak simple gila, tak nampak macam phone gaming tapi lebih kepada phone biasa. Korang boleh tengok lah, dia just macam add-on, macam ada efek di dalam panel belakang tu je. Dan benda paling ketara sekali dekat rekaan kali ni dah tak meriah geng. Dah tak ada dah lampu-lampu raya yang menyala ni. Even logo S ni sendiri pun dah tak boleh menyala. Satu-satunya tempat yang korang boleh nampak lampu kalau saya tengok dekat poster tu, di bahagian atas dekat bawah kamera ni dia ada bentuk triangle yang mana dekat sini je tempat yang boleh berlampu. Tapi saya sendiri tak pasti macam mana saya nak aktifkan lampu ni, nanti saya akan cuba cek. Next, kalau korang tengok pula bentuk kamera kali ni pun dah sedikit macam old school, tak nampak macam baru sebab dia menggunakan rekaan kamera dengan kedudukan horizontal. Untuk resolusi kameranya sendiri pun kali ni geng, daripada 64MP yang ada dekat Black Shark 3 3S, dia dah downgrade kepada 48MP. Apa hal ni kan? Tapi tak apalah, next dia ada juga dekat sini 8MP wide angle dan juga 5MP untuk kamera dia. Next dia bahagian sisi kanan dekat frame ni, korang akan nampak kalau ada volume rocker up and down, ada lubang mic, ada antena dan juga ada SIM tray. Dekat sini kita akan cuba buka dan tengok berapa slot yang disediakan dekat sini. Agak susah nak buka. Okey, dah boleh. Okey, so kalau korang tengok dekat sini, dia menyediakan dual SIM sahaja. Korang tak boleh letak micro SD card tambahan dekat sini. Just nice. So kalau kita tengok di bahagian atas dekat sini, korang akan nampak kalau ada lubang mic dan juga ada salah satu stereo speaker. Kalau kita tengok pula di bahagian bawah di sini geng, korang akan nampak kalau dekat sini dia ada salah satu lagi stereo speaker, ada port USB-C dan juga ada audio jack. Of course ada mic. Yang mana kali ni dia punya stereo speaker tu dia lebih simetri kedudukan dia tu, kanan dan kiri, dan dia menyokong DTS audio, memang sangat awesome bunyi dia. Nanti kita akan test sama-sama. Okey, yang paling menarik kalau korang tengok di bahagian sisi sini geng. Dekat sini Black Shark 4 ni dia dah pun tersedia pop-up trigger button macam yang ada dekat Black Shark 3 Pro tu, dah dipindahkan dekat Black Shark 4. Cuma apa yang menarik dekat sini dia agak berbeza sikit geng. Korang nampak tak ada dua button? Yang mana untuk aktifkan dia punya trigger ni dia bukan auto, tapi korang kena buka secara manual. Even kalau phone ni masih off, korang nampak off kan, tapi korang boleh buka tak pop-up trigger dia. Cuma kalau masa on tu korang boleh dengar ada bunyi bila korang buka pop-up trigger ni. So dia macam gini tau, korang tekan baru pop-up trigger tu ternaik. Agak menarik dekat sini. Next, korang akan nampak juga dekat sini dia ada power button, yang mana dekat power button ni tertanam juga fingerprint scanner. Saya agak pelik tau, even phone ni dia support screen panel AMOLED, tapi kenapa diorang decide nak guna fingerprint CC ni berbanding dalam screen? Kali ni pelik-pelik lah Black Shark ni kan, tapi tak apalah. So geng, ini dia ada tampilan menu utama Black Shark 4 yang menjalankan sistem operasi Android 11 dengan skin Joy UI 12.5 yang paling latest. Dia punya drawer, dia punya skill, dia punya animation memang terasa sangat-sangat sedap, sangat-sangat fluid, sangat-sangat smooth. So, kalau kita comparekan dengan screen yang ada dekat Black Shark 3S dekat sini, korang akan nampak kalau Black Shark 4 ni dia menampilkan rekaan yang lebih fresh, yang lebih baru dengan bezel yang lebih nipis, yang lebih minimal kalau kita compare dengan Black Shark 3S. Untuk Black Shark 4 ni sendiri dia pakai skrin jenis berlubang dengan dia punya lubang tu yang boleh kata sedikit kecil di bahagian atas. Untuk display dia masih berkongsi saiz yang sama dengan versi yang lama 6.67 inci, skrin pula jenis AMOLED dengan resolusi Full HD+. Apa yang baru macam korang tahu, skrin dia support sampai 144Hz dengan touch sampling rate yang paling tertinggi setakat ni 720Hz. Cuma dari segi keterangan tu lah boleh kata agak turn down sikit sebab max brightness yang ada dekat Black Shark 4 ni hanyalah 450 nits, which is memang tak cukup terang lah untuk lawan pantulan cahaya matahari. Kalau biasanya phone-phone gaming kan diorang akan bekalkan chipset yang paling tinggi lah yang ada di pasaran, tapi kali ni untuk Black Shark 4 ni saya sedikit kecewa lah sebab saya harapkan dia pakai chip flagship 888, tapi dia just pakai chip Snapdragon 870. Yang mana untuk chip 870 ni sendiri adalah versi yang sedikit lebih upgrade dari 865. Diorang just overclock lah dari segi dia punya chip tu kan. Sepatutnya dia akan lebih power lah daripada chip 865. Tapi dari hasil skor Antutu beberapa kali saya test, skornya tu boleh kata jauh lebih bawah dari 865. Even Snapdragon 860 pun skor dia masih lagi tinggi. Tapi yelah kan, tu kan sekadar penanda aras je. In reality saya tak ada isu langsung, memang so far ok juga ni, performance pun sangat-sangat smooth. So, sekarang ni untuk jawab pertanyaan korang tu, kita akan cuba test gaming sikit dan kita akan cuba tengok grafik apa yang chip ni support. Kalau korang ni memang dah lama dengan phone Black Shark, korang akan perasan kalau Black Shark ni biasanya dia akan ada letak satu butang khas untuk masuk ke dalam Shark Space. Tapi kali ni dah tak ada. Untuk trik korang masuk ke dalam Shark Space, selain korang masuk melalui aplikasi yang ada dekat dalam menu ni, korang just tekan double punya butang trigger ni. Lama-lama nanti korang akan masuk ke dalam Shark Space 4.0.
Yang mana dekat sini korang boleh tengok sendirilah, saya dah install beberapa game yang untuk kita test. Sekarang ni kalau kita tengok dari segi interface dekat dalam game lobby ni, korang boleh tengok sendiri apa yang baru. Dekat sini kita ada setting center, ada shortcut setting, gamer studio dan juga basic setting. Di bahagian bawah ni kalau korang nak tukar mod tu, sama ada korang tekan butang ni ataupun korang tekan trigger je, dia boleh tukar. Dekat sini pula ada macam dia punya aksesoris, nanti kita akan tengok satu-satu. So kita akan cuba masuk dulu ke dalam PUBG Mobile. Kita dah pun masuk ke dalam lobby PUBG Mobile, yang mana dekat sini korang mesti terkejut sebab high setting grafik korang boleh dapatkan Ultra HD 4K. Korang juga boleh main HDR 90fps ataupun setting yang paling saya syok dan saya suka dekat sini, korang boleh enablekan 90fps geng. Memang terbaik dekat sini. Nanti kita akan cuba gaming non-stop macam biasa. Komen kalau korang nak tahu. Next, kita dah pun masuk ke dalam setting grafik Call of Duty Mobile. Dekat sini korang boleh dapatkan grafik quality very high max dan juga korang boleh enablekan frame rate sampai ultra dekat sini. Terbaik. So, untuk in-game ni ada juga features gaming yang korang perlu tahu. Cara tu korang just swipe saja di sisi kanan ataupun kiri. Dekat sini saya perasan UI dia tu memang sangat-sangat cantik geng. Korang boleh tengok sendiri. Di bahagian bawah ni banyak gila. Kalau korang nak monitor, korang nak tengok FPS counter, korang just tekan saja, nanti dia akan keluar. Dan kalau kita tengok apa lagi ada dekat sini, ada banyak fungsi-fungsi dekat sini. Kita cuba tekan dekat sini performance. Korang boleh boost sekali performance. Korang boleh tekan kalau korang nak, no problem dekat sini. Next, apa lagi ada dekat sini? Saya perasan ada juga benda baru tau. Contohnya kalau korang masuk di bahagian setting, korang tekan bullet comment notice ni, korang perasan tak dekat sini dia macam ada benda baru, macam kalau ada komen ke apa benda keluar, korang boleh tukar punya style apa semua tu. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lah benda ni macam mana fungsi dia. Sekarang kan kita akan cuba sikit rasa macam mana pakai pop-up trigger ni. So korang boleh layan dulu saya main. Antara features yang saya rasa paling killer lagi yang ada dekat Black Shark 4 ni, walaupun kita tahu Black Shark 4 ni hanya dibekalkan bateri berkapasiti 4500 mAh saja, tapi pengecasan pantas Hypercharge 120W dia ni memang tak boleh bincang, tak boleh buat main, sangat-sangat laju. Saya dah cuba dah geng test pakai 120W yang dibekalkan ni. Korang tahu tak, kelajuan itu hanya mengambil masa 19 minit sahaja untuk full charge 4500 mAh ni, memang gila lah. Lagi laju daripada 120W yang dibekalkan dekat Mi 10 Ultra, memang awesome. So geng, rasanya itu saja video unboxing kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Nanti kita akan share lebih lanjut dekat dalam video review. So kalau ada kesalahan dalam video ni, tersalah info, tersalah maklumat, saya harap korang maafkan saya. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.